أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kurniakan kepada kami kekuatan dan istiqamah ya Allah untuk sentiasa mentaati dan melaksanakan segala titah perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah pimpin kami ya Allah. Tolonglah bimbing kami ya Allah. Tolonglah pandu kami ya Allah, agar kami sentiasa berada di jalan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Dan tolong sempurnakan seluruh urusan kehidupan kami di dunia ini ya Allah, menjadi ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah tutup segala pintu-pintu kejahatan dan kemaksiatan untuk kami ya Allah. Sebaliknya ya Allah, tolonglah bukakan untuk kami ya Allah seluruh pintu-pintu kebaikan dan juga pintu-pintu untuk melaksanakan segala ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah beri kekuatan kepada kami untuk kami mengamalkan segala perkongsian ilmu yang kami dapat pada malam ini ya Allah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada pengurusi surau dan seluruh jawatan kuasanya, kepada para ustaz, asatizah, tuan-tuan guru, kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kepada ayahanda-ayahanda saya, bonda-bonda saya dan seluruh rakan sidang jamaah tetamu Allah. Semoganya saya dan tuan-tuan terus dalam pemeliharaan Allah, dalam keampunan Allah, dalam keredaan dan kasih sayang Allah. Amin ya Allah, Allahumma amin. Pertama dan selamanya, sebagai adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah saya dan tuan-tuan mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini, dalam ramai-ramai manusia yang ada di atas muka bumi ini, kita antara yang dipilih oleh Allah, dimasukkan dalam senarai, dan akhirnya kita diberikan kekuatan dan kesempatan masa yang akhirnya kita dapat berada di rumah Allah, yang disebut dalam hadis yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi, yang diisytiharkan oleh Allah, rumah Allah, masjid, surau dan seumpamanya, disebut antara tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan anugerah Allah, kita berada di tempat yang paling Allah suka. Maknanya tempat yang paling Allah suka, Allah berikan rahmat, Allah mudah nak beri keampunan kepada orang yang berada dalam tempat yang Allah sukai. Ini satu hadiah daripada Allah yang perlu kita syukuri. Kadang-kadang kita tak rasa apa.
Kadang-kadang bila tak disebut dalam ilmu ni, kita dapat pergi surau, dapat pergi majlis ilmu, kita tak rasa apa-apa, satu kelebihan. Ya, sebenarnya itu di sisi Allah satu kemuliaan, satu kelebihan daripada Allah. Dan kita patut selalu berharap rojak kepada Allah agar nikmat ini berkekalan sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapnya. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tak silap saya malam ini kita sudah pun masuk kepada 10 Sya'ban, ya, kalau tak silap saya. Maknanya tak terlalu hampir kita nak sampai kepada suatu bulan, ya, bulan yang disebut sebagai penghulu segala bulan. Ya, banyak nama-nama untuk nama Ramadan ni. Antaranya Ramadan Al-Mubarak, antaranya Syahrul Quran, antaranya Syahrul Ibadah, Syahrul Jihad, dan macam-macam lagi yang diberi nama oleh para ulama untuk menggambarkan betapa lebihnya, ya, keutamaan ataupun fadilat-fadilat yang terkandung dalam bulan Ramadan ini. Apabila satu Rajab saja, maka kita lihat imam akan baca satu doa, ya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolonglah berkati kehidupan kami dalam bulan Rajab, Sa'ban, dan tolonglah sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Saya pernah bentang, saya pernah kongsi dengan tuan, saya nak ulang. Ya, melalui hadis ini Allah nak sampaikan mesej kepada kita. Ya, pertamanya bahawa umur kita yang berada pada bulan Rajab belum tentu boleh sampai kepada bulan Ramadan. Umur kita yang ada pada bulan Sa'ban juga belum tentu boleh sampai pada bulan Ramadan. Umur kita yang berada pada 29 Sya'ban, maknanya besok 1 Ramadan pun belum tentu dapat menginjakkan kaki ke bulan Ramadan. Maknanya untuk sampai ke bulan Ramadan itu satu juga anugerah daripada Allah. Sebab tu kita kena mohon kepada Allah. Kerana yang namanya umur, yang namanya ajal itu semua milik Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita lihat di sekitar Bukit Kapar tak jauh, ya, bulan Rajab, bulan Sa'ban ni ramai, ya, mereka-mereka yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali menghadapnya. Kenapa kita ni diminta sangat untuk berdoa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini yang saya selalu sebut dan para asatizah sebut, satu bulan yang disebut sebagai bulan penghulu segala bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, beramal di dalamnya diganda-ganda ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Ya, yang namanya Ramadan, ganjaran pada bulan Ramadan itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kelebihan. Ya, kerana umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek-pendek dibanding dengan umat-umat yang terdahulu sampai 500 tahun, sampai 1000 tahun. Ya, sedangkan umur Nabi Muhammad 80, 60, 70, kadang-kadang 40, 30 pun dah meninggal dunia. Atas dasar ini, maka Allah beri kelebihan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad beramal pada bulan Ramadan, ganjarannya diganda-ganda. Untuk apa? Sebagai bekalan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan gesaan ataupun arahan daripada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ya, bila sebut takwa, banyak kali saya sebut, tapi saya nak ulang. Ya, kita ni mudah lupa. Makna takwa apa, tuan-tuan? Melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah. Ini takwa. Dan takwa ini menjadi salah satu sebab utama kita masuk kepada bulan Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa melalui ibadah puasa yang kita lalui. Satu. Ya. Jadi bila kita tahu kelebihan Ramadan, ya, antaranya Nabi sebut, ya, dalam hadisnya yang bermaksud
Barang siapa beramal pada bulan Ramadan bagi amalan fardu, ya, bagi amalan fardu akan diganda-ganda oleh Allah hingga 70 kali ganda. Maksudnya kalau sembahyang maghrib tadi diganda 70 kali, jadi macam mana? 3 rakaat dikali 7 jadi berapa? Kalau ikut matematik kita, ya, 7 kali 3 21, 210 rakaat Tuan Imam. Tuan Imam jauh lebih muda daripada saya kira. Agak larat. Maghrib buat 210 rakaat. Sembahyang tarawih yang 20 rakaat pun ramai yang cuba nak mengelak. Mana surahnya buat 8 rakaat? Ya, bukan kat sini, tempat lain. Ini 70 kali ganda, tuan-tuan, ya. Dan Rasulullah sambung lagi, manakala amalan yang sunat akan diganjar seolah-olah dia beramal dengan amalan yang fardu. Ni janjian daripada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ini antaranya kelebihan fadilat yang ada pada bulan Ramadan yang kita nak sampai. Sebab itulah dalam awal doa yang kita sebut tadi, Allahumma barik lana, ya, Allahumma barik lana, ya Allah tolong berikan, kurniakan kepada kami keberkatan bulan pada bulan Rajab, ya, tolong kurniakan kami keberkatan dalam kehidupan kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Apa makna keberkatan? Ya, kita ulang kaji malam ini. Keberkatan disebut dalam bahasa Arab ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Maknanya kalau kita dapat keberkatan, Allah makbulkan doa kita, maka Allah beri kekuatan kepada kita untuk memperbanyakkan sebanyak-banyaknya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh pada bulan Rajab dan juga Sa'ban. Tujuannya sebagai latihan pusat, ya. Tidak mungkin, tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan tak berusaha untuk berlatih bangun malam, maknanya untuk berqiyamul lail, ya, pukul 5 baik, pukul 4:30 pagi baik, pukul 4 pagi baik, tuan tak berlatih langsung. Tiba-tiba bulan Ramadan tuan-tuan nak cuba bangun. Kalau tuan-tuan boleh buat itu dengan bantuan Allah, tetapi secara logiknya tak mungkin, tuan-tuan. Bangun malam ni senang ke mudah, tuan-tuan? Nak berqiyamul lail, saya nak tanya tuan-tuan. Bangun nak kencing mudah, ya? Saya tanya ibu di sana, ibu nak bangun qiyamul lail senang ke mudah, bu? Ibu, kalau di Indonesia ceramah ni dia selalu sebut ibu. Mudah tak nak bangun untuk sembahyang tahajud awal pagi, ibu? Senang ke mudah? Ibu tak payah jawab angguk ataupun giling. Angguk mengatakan mudah, giling tu susah. Susah ke senang? Giling maknanya susah. Kaum Adam yang kuat, senang ke mudah nak bangun qiyamul lail? Yang senang saya nak tabik spring, ucap tahniah pada tuan-tuan. Itu nak sebut Allah mau beri mesej kepada kita, Allahumma barik lana, ya Allah tolong kurniakan kami keberkatan, supaya Allah beri kekuatan pada kita. Kita doa pada Allah. Saya banyak kali kongsi dengan tuan-tuan, dan di mana juga saya memberi pengisian, saya tegaskan bahawa kemampuan seseorang insan muslimah untuk melakukan sebarang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak mungkin ada kemampuan tanpa izin dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai, yang diungkapkan dalam zikir pada hari Isnin yang dianjurkan oleh Imam Ghazali Hujatul Islam. Apa dia zikirnya? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya, kata Allah, kecuali dengan izin dan bantuan Allah yang Maha Agung. Ini sebab itulah kita kena berdoa, mohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah berlatih, ya, kita dah biasakan baca Quran pada bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan begitu juga kita berlatih untuk mula bangun, ya, pukul 5 pagi, ya, sembahyang tahajud 2 rakaat. Tak apa, 2 rakaat pun tak apa, 2 rakaat, dan jangan miss sembahyang witir. Jangan miss. Antara 3 amalan Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah tinggal ialah sembahyang sunat witir. Kita tak tinggal juga, tapi bulan
Ramadan yang kita buat, kan? Tapi di luar bulan Ramadan, jadi kita azam pada malam ini, tuan-tuan. Kita masih di dalam lingkungan bulan-bulan latihan, ya, centralized training kita. Masih dalam 10 Sa'ban. Maksudnya kita masih ada masa. Ya, doa betul-betul dengan Allah, minta supaya Allah beri kekuatan supaya kita dapat bangun, tuan-tuan. Bangun untuk solat tahajud. Bangun untuk solat hajat. Kalau ada kekuatan lagi, bangun untuk solat tasbih. Tasbih ni kalau sekali-sekali buat berat, tuan-tuan. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, direngan, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Ya, insyaAllah. Kan orang tua-tua ada berbidal. Allah bisa macam mana? Allah sahabat saya, saudara Mazhar, bantu saya. Bila kita dah biasa suatu perkara itu, tidak menjadi kesusahan. Tetapi sekali-sekali, itu saya sebut tadi, tak pernah bangun, tiba-tiba Ramadan nak bangun. Kalau tuan-tuan ada yang mampu, saya ucapkan tahniah kalau macam tu. Ya, kita, yang saya sebut ni bukan untuk saya, tuan-tuan, tapi untuk kebaikan kita bersama. Ya, lebih-lebih lagi yang macam saya ni lah, yang dah masuk 57. Saya 25 Februari, beberapa hari lepas masuk genap 57 tahun. Saudara Mahzar, kawan sekolah saya. Tak tahu dia saya bulan 2, dia bulan 10, muda sikit daripada saya. Tetapi muda pun dah masuk lingkungan nak 57. Ya, jadi saya ajak sangat-sangat yang geng-geng pencen macam saya. Ya, maknanya selepas kita pencen daripada perkhidmatan ni, satu lagi pencen ni kita akan terima, tuan-tuan. Kita akan dipencenkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada menjadi penghuni dunia ini, dan Allah akan hijrahkan kita. Ya, Allah akan hijrahkan kita ke suatu daerah yang amat terasing. Ya, Allah akan hijrahkan kita ke suatu daerah yang amat terasing, tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu macam mana keadaannya di alam barzah nanti. Dan tuan-tuan tak tahu nanti macam mana keadaan kita di padang mahsyar nanti. Yang diceritakan oleh Rasulullah tempatnya amat menakutkan kita. Dan kesemuanya itu berdasarkan bagaimana kita mengusahakan dunia ini. Macam mana kita melalui bulan Ramadan ini. Macam mana kita melalui yang namanya bulan Rajab, bulan Sa'ban, yang akan membawa keputusan kepada bulan Ramadan. Ya, jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita persiapkan kita punya fizikal kita, persiapkan kita punya mental kita. Kita tak mahu nanti kalau kita masuk Ramadan, ya, sama macam orang lain. Sama macam mana? Menjadi adat. Ya, kita masuk Ramadan sebagai adat. Orang lain masuk puasa, kita pun puasa. Orang berbuka, kita pun berbuka. Tetapi ilmu mengenai bulan puasa kita tak ulang kaji. Kita bimbang apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memberikan amalan kepada kita, kam min shaimin. Ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa ramai orang yang berpuasa, kata Rasulullah. Kam min shaimin. Kam. Ya, Rasulullah memulakan dengan istifham, bertanya, kam. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa bahagian daripada puasanya, ilal ju' wal 'atas, selain daripada mendapat lapar dan dahaga. Ni kita yang bimbang ini bila masuk Ramadan tanpa ilmu Ramadan. Ya, sebab beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bulan puasa, contohlah kita nak sebut bulan puasa, ya, dia kalau ikut dia punya ni, kita niat, kita jaga rukunnya apa semua sah, puasa tu sah dari segi fiqhnya. Tetapi ada satu lagi yang perlu kita jaga, ialah perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa itu. Ya, pahala puasa. Puasanya sah, amalan puasa, tetapi pahala amalan puasa itu takut-takut terbatal. Ini yang sebut oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Ya, kita bimbang ini. Apakah antara sebab punca-punca yang boleh menyebabkan puasa kita tak mendapat pahala? Ya, kita berpuasa tapi tak solat. Ada tak orang berpuasa tak solat? Ramai, tuan-tuan. Ya, kalau saya dulu bekerja, ya, saya bertugas tu 33 tahun. Ya, 33 tahun Ustaz. Puasa tapi tudung pun tak pakai. Tudung tu wajib ke sunat ke makruh pakai? Seorang perempuan, ibu,
Wajib ke sunat pakai tudung, tutup aurat? Wajib ke sunat? Wajib kan? Tak pakai tudung. Menjadi kebiasaan. Alah, seorang apa-apa. Macam tak ada apa benda. Sedangkan di sisi Allah, suatu kemungkaran. Puasa tak solat. Antaranya puasa, tapi mulutnya tak dijaga. Mengumpat orang lain. Mengumpat ni satu benda yang paling mudah, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan perasan ni, bila bab mengumpat ni, tuan-tuan, dia kalau majlis forum mengumpat lah, dia ada je yang menyambung. Yang ini cerita, ini sambung. Walaupun tak ada skrip, tapi dia very fluent, orang putih kau. Okay? Fluent aja. Ada yang menyambut. Kadang tak payah pengurusi, tak payah moderator. Yang ini sambung bila bab mengumpat. Ataupun disebut kalau bahasa sekarang membawang. Ya, membawang. Dan ini boleh menyebabkan pahala puasa kita habis. Nah, inilah yang perlu kita berhati-hati. Ya. Kita semakin tua, semakin nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah, bayangkan kalau seandainya inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, kalau inilah seandainya Ramadan yang terakhir buat saya dan tuan-tuan, maka marilah kita berazam untuk menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang mampu membersihkan segala dosa-dosa kita. Pertama. Kedua, Ramadan, kalau inilah Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita usaha sesungguh-sungguhnya supaya Ramadan ini mampu untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, seandainya inilah Ramadan yang terakhir buat kita, kita mengharapkan seandainya sebelum ini nama kita tertulis sebagai ahli neraka, maka dengan amalan pada bulan Ramadan ini kita mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuh pengharapan agar nama kita dipindahkan oleh Allah menjadi senarai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah harapan kita. Ini untuk mukadimah yang kedua pada malam ini. Sempena nak kita menyambut Ramadan. Dan yang ketiga, mukadimah pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Saya baru saja kembali daripada Malang, Surabaya. Malang ni bukan musibah, tuan-tuan. Kalau Jawa, Malang ni apa? Kayu ni menghalang jalan, itu namanya Malang, kan? Kalau Jawa, Tuan Imam Melayu kan? Jawa ke Melayu? Jawa, okey. Malang kan? Kayu menghalang jalan, itulah kayu Malang. Kalau Melayu, Malang itu musibah kan? Ni Malang ni maksudnya kalau bahasa Jawa, kayu yang melintang ataupun apa-apa juga benda yang menghalang jalan. Yang saya nak kongsi bukan Malang tu. Yang saya nak kongsi ialah saya menyertai satu kembara ke Indonesia yang disebut kembara ilmi ataupun kembara ilmu, bersama Ustaz Suhaib Ismail. Siapa kenal Ustaz Suhaib Ismail, pengurusi surah Az-Zubair. Dalam kembara ini kita pergi ke pesantren-pesantren, dan niat utama saya menyertai kembara ini ialah nak mengambil ijazah ataupun sanad bacaan kitab Dalail Al-Khairat. Tuan-tuan pernah dengar kitab Dalail Al-Khairat? Dalail ni jamak kepada dalil, dalil satu, dalail jamak, Kitab ini menghimpunkan seluruh selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Jazuli, berkelahiran Morocco ataupun Maghribi. Bukan Indonesia yang cipta. Yang karang kitab ini, yang memasukkan semua salawat Nabi ini adalah Al-Imam Al-Jazuli, berkelahiran Morocco. Yang saya nak kongsi, tuan-tuan, bacaan salawat ini, antara yang menjadi penyebab, asbab kepada diterimanya kita ataupun melayakkan kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menafikan tuan-tuan selalu berselawat, selalu berselawat. Tetapi bila kita ada ijazah ini, ijazah ini dalam kitab ni semua salawat Nabi,
Dalam kitab ini juga disebut kita yang selalu kita dengar Asmaul Husna, ya Tuan Imam ya. Tetapi dalam kitab ini dihimpunkan yang namanya Asmaul Nabi. Asmaul Nabi yang disebut gelaran-gelaran kepada Nabi Muhammad SAW yang terlalu banyak. Ya. Jadi saya pergi ni sebab pertama umur saya dah nak 57 masa pergi. Yang kedua kerana keyakinan dan ilmu yang kita belajar bahawa salah satu kelayakan untuk mendapat syafaat Nabi ialah bacaan selawat. Maka saya nak dapat satu amalan yang betul-betul mendapat ijazah direct daripada penulis sampailah kepada jalurnya, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, terus direct sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk beramal ni tuan-tuan, dia ada tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari dibagikan kepada tiap-tiap hari. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, seminggu tu ada tiap-tiap hari. Dan setiap hari ni, kalau yang baca macam saya ni baru nak baca, ya, lebih kurang 40 minit 40 minit setiap hari kena baca. Weh, sui teman Quran, ya, sui teman Quran, ya Ustaz Sahar, ya, lama sangat ni 40 minit. Tetapi apa dibandingkan 40 minit kalau kita besok di Padang Mahsyar, yang saya pernah sebut dalam kitab Tangisan Padang Mahsyar ini, yang disebut oleh penulis kitab ini, di sana kita akan berada lebih daripada 5,000 juta tahun di Padang Mahsyar Allah, dalam keadaan kita gelisah yang sebut oleh Tuan Imam tadi. Hari kiamat besok kita dalam keadaan gelisah, kita dalam keadaan tension, kita tak tahu nasib kita, sama ada kita penghuni surga ataupun neraka. Ya, di Padang Mahsyar kita yang paling lama. Di Padang Mahsyar dalam keadaan kita telanjang bulat, dalam keadaan matahari setinggi sejengkal, 5,000 juta tahun. Tuan-tuan boleh bayangkan, ya, kita nak dapat, mengharapkan nak dapat syafaat Rasulullah, dan ini antara usaha tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya ada satu lagi, ya, siri kembara ini pada bulan Ogos juga bersama kepada Ustaz Suhaib. Ya, geng-geng yang dah pencen ni tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan, laburkanlah duit kita yang ada tuan-tuan. Ya, usaha kita untuk menyelamatkan kita besok di Padang Mahsyar ni. Ya, usaha ni antara ikhtiar kita tuan-tuan. Ya, kita boleh pergi melancong ke mana? Pergi ke Vietnam boleh, ke Jepun boleh, Korea boleh, mana-mana tempat. Salah ke? Tak salah tuan-tuan. Ya, tetapi keutamaan kita ambil dulu benda-benda yang utama ni untuk selamatkan kita besok di akhirat, di Padang Mahsyar. Ya, saya pergi hari tu kosnya tuan-tuan, ya, 2,000 kurang RM50. Maknanya RM1,950, termasuk hotel, termasuk hotel penginapan lah, termasuk makan semua. Dan tambah sikit untuk kita beri sagu hati ketika kita mengambil ijazah. Ya, kita itu masa saya ambil 2 ijazah, ya, 2 tempat pesantren. Ya, pesantren yang pertama umurnya dah 250 tahun. Ya, dia punya pesantren tu umurnya dah 250 tahun. Yang satu tak silap saya dah 300 tahun. Pesantren tu. Ini dia punya mudirnya. Kita ambil sanad daripada dia tuan-tuan. Ya, jadi saya ajak pada tuan-tuan. Ya, saya ajak ni bukan kerana saya nak dapat untung tuan-tuan, tak ada. Ya, saya ajak geng-geng pencen, kita sama-sama. Ya, sama-sama kita balik, kita amalkan ini. Ya, setengah jam pun tak apalah tuan-tuan, untuk keselamatan kita bila kita berada di Padang Mahsyar Allah. Yang elok ajak isteri sekali. Jadi sama-sama ambil ijazah itu, sama-sama baca, amalkan. Ya, saya bersama isteri saya. Jadi saya selalu kalau baca pun dengan isteri kita. Kadang-kadang kita baca tersilap, dia betulkan kita, ataupun dia tersilap, kita betulkan dia. Kita berjamaah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, berjamaah dengan isteri kita dalam melakukan amal soleh, supaya kita dan isteri kita dan keluarga kita terselamat besok, ya, dalam alam akhirat insya-Allah tuan-tuan. Ya, siapa yang berminat nak join, boleh jumpa saya. Ya, boleh saya rekomenkan dengan Ustaz Suhaib pada bulan 8 nanti insya-Allah. Okey, kita sambung bacaan kitab kita. Dah nak isyak rupanya. Ya, mukadimah malam ni panjang sangat. Tak apa, kita ambil barakah juga, kita baca sikit, ya, sebab kita nak akhirkan kita punya
perbincangan kita, ya. Kita masih lagi menggunakan kitab Penenang Jiwa, tetapi bila masuk bab taubat ini, saya rujuk satu lagi kitab, iaitulah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, ya. Di mana bila sebut bab taubat ini dirangkumkan sekali, ya, dalam kitab ini, iaitulah perihal perkara-perkara yang boleh menyelamatkan manusia. Ya, menyelamatkan di sini maknanya menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan manusia bila selamat dari murka Allah, insya-Allah akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak silap saya ada 9 perkara, tuan-tuan. Ya. Dalam kitab ini disebut ada 9 perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada kemurkaan dan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada 9 perkara itu, kita baru bincang perkara yang pertama, tak habis-habis lagi. Iaitulah pertama, yang boleh menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah dan azab api neraka Allah ialah taubat. Ya, taubat itu menjadi tempat yang pertama, ibu-ibu, ya. Taubat itu menjadi tempat pertama, first ranking, yang mampu menyelamatkan kita manusia daripada kemurkaan Allah dan juga daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya sebut dulu di awalnya, manusia dimasukkan oleh Allah ke neraka atas asbab dosa-dosa yang dilakukannya. Dia buat dosa, dia tak sempat bertaubat, ataupun dia bertaubat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi untuk menghilangkan dosa itu, untuk menghapuskan dosa itu, ialah jalan yang Allah berikan kepada kita ialah melalui pintu taubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kita dah bincang panjang lebar, tuan-tuan, ya, dan kita hari ini mungkin masuk kepada penutup, tuan-tuan. Pada pertemuan yang lepas, pada 1 hari bulan 2 2023, ya, dalam nota saya, dalam perenggan yang saya ulang sikit, ya, untuk kita dapat dia punya sambungan. Penulis kata seterusnya, ya, seterusnya, setiap orang yang mengaku dirinya mukmin wajib secara pasti menjaga dan memelihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Penulis kitab ini mengingatkan kita, saya dan tuan-tuan, ya, orang yang beriman, selepas bertaubat kita kena menjaga, wajib, ya, wajib secara pasti menjaga dan memelihara diri dari segala dosa dengan betul dan secara menyeluruh. Maksudnya seluruh kehidupan kita ini pastikan kita berusaha supaya kita tidak melakukan lagi dosa. Berusaha. Tapi terbuat juga dosa, maka kembali balik taubat. Ya? Tetapi kita mesti usaha untuk jaga diri kita seluruhnya. Apa juga aktiviti, dalam politik baik, dalam berniaga baik, dalam berkebun baik, dalam bermuamalah baik, dalam bermasyarakat baik, jaga. Semua ada kemungkinan untuk melakukan dosa. Pergi kondangan pun ada boleh buat dosa. Kondangan, macam mana boleh buat dosa? Paling mudah, kita makan masin. Masin, Ustaz dia pun cakap dengan isteri, oh polah masak poci, kuasin teman orang itu masak. Dua dah. Satu, kita melanggar amaran Rasulullah. Rasulullah memberi amaran kita jangan mencaci makanan di hadapan makanan. Satu. Yang kedua, kita dah mengumpat. Maknanya kena berhati-hati. Semudah itu kita boleh buat dosa. Ataupun kondangan, yang datang tu bagai-bagai, kadang amoy pun ada, jemputan kan, dan orang kita pun ada yang tak pakai tudung, yang pakai tudung pun kadang ada pakai tapi sendat, ketat, melekat, apa lagi bahasanya, kita tengok, kita beratur kat belakang, dia mandan jengking sikit, macam mana? Ini saya nak buka minda, tuan-tuan. Semudah itu kita boleh buat dosa ni, ya? Di Bukit Kapar ni tak berapa dijaga. Ni untuk barisan muslimat beratur sini, ini lelaki, ya, saya rasa lah sama-sama setuju dengan saya, tak ada lagi setakat ni yang
Tapi saya kalau buat kenduri kahwin, saya akan asingkan. Tetapi mula-mula je. Lepas tu ini isteri kok sama isteri kok. Ya memanglah. Tapi masalah suami isteri jadi dah ramai kan. Kat situ. Semudah itu kita buat dosa. Boleh bayangkan tuan-tuan. Baik pun tuan-tuan umur 70, umur 80, kalau nampak anak dara jengking, pakai melekat, seksi, ijik gemeter juga tuan-tuan. Nah, kalau yang muda macam Ustaz Zahar lagi lah. Ini yang tua macam saya ni Ustaz. Ini semudah itu nak buat dosa. Jadi ini kena berhati-hati. Belum lagi kalau dalam perjalanan pergi kerja, naik motor. Ya, naik motor atau naik kereta. Berhenti dekat traffic light. Amoy naik motor. Amoy biasa dia pakai tudung labuh ke pakai gaun pendek. Amoy biasanya Mazhar. Amoy dia kalau tak pakai seluar pendek, kadang dia pakai gaun singkat kan. Ketoro pupune diler, populer. Kita tengok pupu tu aurat ke tak aurat, bapak-bapak? Aurat tak aurat? Haji. Semudah itu nak pergi kerja. Kalau kita tak jaga pandangan kita, dosa mata kita. Mata kita besok akan menjawab di hadapan Allah SWT, menjadi saksi pula. Ni penulis mengingatkan kita terlalu mudah nak buat dosa sebenarnya. Terdedah kita dosa. Sebab itu kita hari-hari dianjurkan supaya bertaubat setiap hari. Nabi sendiri, saya banyak kali ulang, 2 riwayat. Nabi setiap hari taubat berapa kali tuan-tuan? Satu riwayat sebut 70 kali. Satu riwayat sebut Nabi 100 kali. 2 riwayat. Nabi yang telah dijamin surga, Nabi yang maksum, terpelihara daripada dosa pun tiap-tiap hari tak kurang daripada 100 kali. Maka saya dengan tuan-tuan ni yang tak ada jaminan apa-apa, agaknya berapa kali nak bertaubat? Dengan tengoknya macam-macam, dengan mulutnya pun macam-macam, dekat hatinya pun macam-macam. Jadi ini, saya ingatkan diri saya terutama yang bercakap. Ni, penulis ingatkan kita, ya, penulis ingatkan kita. Dia kata apa? Wajib untuk memelihara diri daripada segala dosa. Saya beri contoh yang mudah-mudah tuan-tuan. Ya, itu belum lagi di kebun. Petik kelapa sawit. Sebelahnya sepadan kelapa sawit orang lain. Kita punya petik tak banyak. Sebelah tengok kok banyak pula kelapa sawit sebelah ni. Tengok tak dipetik-petik, membazir ni. Membazir kawan setan. Dia tengok ayat Quran juga. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dia kata pun ayat Quran kata membazir kawan setan. Ini membazir tak petik. Itu orang punya. Itu kalau orang Jawa Ponorogo boleh disebut mbahmu kalau dia pakai macam tu. Ya. Ini kebun orang dikata membazir tak petik, tak itu. Ataupun kan banyak kali pisang yangki, nanas yangki hilang, pisang tanduk hilang, pisang abu hilang kan, tahu-tahu tinggal tandan. Itu semua perlakuan-perlakuan pada dosa tuan-tuan. Ya, kita wajib jaga dosa. Tinggal satu para tuan-tuan nak habiskan. Sempat tuan-tuan ya. Manakala yang demikian itu pula, ya. Penulis kata lagi, sebab membuat dosa dan menempuh maksiat itu akan menimbulkan kemurkaan dan kutukan Allah SWT. Ini kesannya. Bila kita buat dosa tanpa diiringi oleh taubat, ya, maka akibatnya boleh menimbulkan kemurkaan dan kutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah murka dengan kita dan kita tak sempat bertaubat, maka tempat kita neraka tuan-tuan. Ya, kalau tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sambung. Manakala yang demikian itu pula menjadi punca segala bala dan bencana yang akan memusnahkan manusia di dunia dan akhirat. Ni penulis kata, perlakuan dosa itu menjadi penyebab kepada bala kepada manusia, memusnahkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maknanya kalau dia berselabung dengan dosa, maksudnya kehidupan dunia itu akan selalu banyak dosa kalau tak jaga, yang akhirnya habis kehidupan kita di dunia malang, dan di akhirat apatah lagi. Ini maksud penulis, ya. Lantaran itu, kata penulis, apabila telah melakukan sesuatu dosa, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa itu dan berazam untuk tidak membuat dosa yang sama lagi. Ya,
Sebab itu di awal-awal bab taubat ini, ya, saya pernah jelaskan, ya, kita menangguhkan taubat itu satu dosa yang lain. Sebab menyegerakan taubat itu perintah. Alangkulah ngisuklah ngentani pencin. Itu dosa yang lain. Sebab itu kena buat dosa terus taubat kepada Allah. Sikit lagi tuan-tuan. Ataupun terus melakukan dosa itu lagi sesudah bertobat dan menyesali diri dari segala dosa yang berlaku itu. Maknanya buat dosa terus tobat, azam. Tetapi kalau terbuat juga maka tobat. Kita sebagai manusia disebut sebagai manusia awam, ya. Kita orang-orang awam, orang-orang biasa ni memang mudah sangat terjebak dalam dosa, tapi pastikan tiap-tiap hari jangan sampai tak bertaubat. Tiap-tiap hari itu 100 kalilah. Ya, paling cemeh ni saya dan tuan-tuan 100 kali, jangan lupa. Ya, kalau tasbih itu 1 kali pusingan, ya 100 senangnya. Tuan-tuan, satu hari, setiap hari tuan-tuan pastikan saya dan tuan-tuan bertaubat tidak kurang 100 kali. Ya, okey. Ini perenggan yang terakhir tuan-tuan. Setiap mukmin harus sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berhenti. Dan taubat itu harus diperbarui pada setiap masa dan kesempatan. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu tentu banyak sekali. Di antaranya ada dosa yang kecil dan ada pula dosa yang besar. Antaranya ada juga dosa yang batin dan ada juga dosa yang lahir. Ya, ada juga dosa yang kita buat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ada dosa yang kita buat yang terdahulu ataupun terkemudian. Ada dosa yang kita buat secara sedar ataupun tidak sedar. Jadi banyak sangat dosa itu. Jadi sebab itu penulis kata, pastikan kita tidak terlepas untuk bertobat pada setiap hari, bagi memastikan kita masuk dalam zon selamat. Ya, zon selamat. Kerana taubat itu dimasukkan oleh penulis kitab ini sebagai satu perkara, ya, daripada 9 perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah dan daripada terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa cukup. Kita habis pada bab taubat ini. InsyaAllah selepas hari raya kot. Ya, selepas hari raya kita sambung lagi kalau panjang umur, kalau dijemput lagi, ya, kita sambung perbahasan kita. Ada 9 ataupun 8 lagi perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah. Jadi tuan-tuan, ini yang akhir sebelum sampai puasa. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan puasa. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ya, manfaatkan bulan Ramadan. Kalau kita panjang umur, ya, manalah tahu ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kita, agar saya dan tuan-tuan diterima segala amalan, diterima segala keampunan kita, dan insya-Allah kita mengharap kita dikumpulkan oleh Allah nanti di alam akhirat dalam surga Allah bersama-sama. Insya-Allah yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang terkurang tersilap atas kelemahan saya. Maka marilah kita sama-sama mengakhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.